Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, para sahabat, muslimin muslimat, penonton, pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini hari Ahad 8 Ogos 2021 Masihi bersamaan 29 Zulhijjah. Berbaki satu hari lagi untuk kita meninggalkan tahun 1442 Hijriah. InsyaAllah lusa kita akan masuk tahun baru 1 Muharram 1443. Jadi untuk hari ini kita sambung kembali surah Al-Haqqah ayat yang ke-13. InsyaAllah ayat 13 hingga ayat 18. Dan tajuk kita ini memang betul-betul tepat dengan surah kita, itu surah Al-Haqqah, surah tentang hari kiamat. Cuma gambaran hari kiamat yang disebut dalam ayat 13 hingga 18 ni dia tidak menyeluruh. Kita kena rujuk dalam banyak lagi ayat-ayat lain untuk kita dapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi. Jadi antara topik isu yang kita akan cuba ketengahkan hari ini, pertama tentang kehancuran alam yang berlaku secara total. Secara total makna keseluruhan semuanya melalui tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dengan hanya sekali tiupan. Itu tiupan kehancuran lah. Lepas tu dia ada lagi tiupan yang lain itu untuk kebangkitan selepasnya. Yang kedua, peristiwa dahsyat di hari kiamat, itu diratakan bumi dan bukit bukau. Hancur, bukit gunung yang besar pun hancur. Pada hari berlakunya kiamat, langit pecah terbelah. Kerana strukturnya dah menjadi lemah dan rapuh. Nanti kita akan lihat langit ini sebenarnya sama dengan bumbung bagi kita punya rumah. Rumah kita ni ada bumbung, ada atap. Jadi bila berlaku kiamat, langit seperti bumbung itu, bumbung bagi bumi ini runtuh ataupun dah tidak kuat lagi. Kemudian para malaikat yang bertugas mengawal di setiap penjuru di tepi langit, itu pada hari berlakunya kiamat. Dan arash Tuhan dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar. Kita akan lihat nanti dalam ayat 17. Dan akhir sekali untuk ayat ke-18, manusia akan melalui beberapa fasa perbicaraan. Tak ada seorang pun yang terlepas, semuanya akan dipanggil untuk dibicarakan, dan tiada suatu perkara pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Baik, kita baca dulu ayat tu. InsyaAllah para jemaah boleh ikut sendirilah. Jadi tak payah buka mic lah, nanti ada gangguan bunyi pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Itu ayat 13 hingga ayat 18. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
nafkhatun, kita tengoklah sedikit tajwidnya. Tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah, kena dengarlah situ. Tadi saya baca tu bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq ni kalau untuk peringkat belajar sesuai kita baca macam itulah. Maknanya temponya tempo yang paling slow lah. Tempo mana tahap kelajuan tu paling slow sebab kita nak pastikan jemaah boleh perhatikan hukum tajwid dan boleh perhatikan sebutan huruf bagi setiap huruf yang disebut dalam kalimah tu. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Sama juga di akhir tu ada idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu dengan waw juga. Fayauma idzin, idgham ma'al gunnah juga. Banyak ayat yang kita baca hari ni hukum idgham ma'al gunnah. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Situ dengung sedikit pada hukum ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan syin. Wa syaqqatis sama, itu pada hukum mat wajib muttasil. Mat wajib yang wajib dimatkan. Biasanya antara 4 ataupun 5 bergantung kepada kedudukan hukum-hukum mat. Di sini mat di sini berada di tengah ayat. Kalau di tengah ayat keadaannya tidaklah panjang sangat berbanding dengan di akhir ayat. Fahiya yauma idzin wahiyah pun idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu dengan waw. Wal malaku ala arjaiha. Ada 2 mat di sini, ala pada hukum mat jaiz munfasil. Kita boleh baca dengan pendek, panjang di sini kita baca panjang lah. Baca panjang sebab untuk belajar kita baca dengan tariqah syatibiyah. Arjaiha pada mat wajib itu perlu cukuplah kadar matnya. Wa yahmilu arsh, arsh ra tu ditafkhimkan, ditebalkan. Wa yahmilu arsh, arsha rabbika fawqahum. Hum mim mati bertemu dengan ya, itu izhar syafawi kena nyata jelas pada mim yang dimatikan. Maksudnya kena rapatkan bibir mulut. Fawqahum yauma idzin samaniyah. Kemudian akhir sekali yauma idzin, itu pada hukum ikhfa. Zin kita dengun, tapi cara dengun tak sama dengan idgham ma'al gunnah. Ikhfa hakiki kita punya lidah kita di tengah-tengah, tidak ke langit. Yauma idzin tu'radu. Tapi tak boleh ditebalkan sangat zin tu sebab ta tu bukan huruf isti'la, ta tu huruf istifal. Kalau ditebalkan lain bunyinya yauma idzin, yauma idzin. Nipiskan kadar gunnah pada hukum ikhfa hakiki yang bertemu dengan huruf-huruf yang istifal, huruf rendah. Jadi istilah ni saya sebut sepatah lalu saja sebab untuk jemaah kita yang biasa ikut kelas Quran, saya dah banyak cerita tentang hukum tajwid dalam kelas secara bersemuka sebelum ni. Jadi ini secara sepatah selalu saja. La takhfa minkum khafiyah. Kha huruf isti'la yang perlu kita sebut dengan tafkhim. Tak boleh sebut la takhfa minkum khafiyah. Bukan kha, khafiyah. Sebab biasa orang Melayu dia susah nak sebut huruf-huruf yang tafkhim. Itulah kadang-kadang nak ke mana, saya nak pergi pejabat kadi. Bukan kadi, qadi. Hari apa? Hari Khamis. Bukan Khamis, Khamis. Khamsah. Wahid, isnan, thalatha, arba'ah. Khamsah. Bukannya khamsah. Kan biasa orang kita nak kha, qaf, dha, dia susah nak sebut. Jadi kita kena latih lidah kita, biasakan dengan sebutan huruf-huruf Arab yang lebih tepat dan betul. Baik, kita lihat terjemahan ayat. Tajwid itu dah selesai. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah, maka apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiupan. Nufikha dia beza dengan nafasa. Nufikha daripada nafakha, tiup. Tiup dengan kuat. Kalau nafasa, nunfasa itu hembus. Hembus biasanya kalau tukang-tukang sihir zaman dulu dia hembus pada ikatan-ikatan tali. Dia bukan tiup, dia hembus. Jadi apabila berlakunya kiamat, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil tiup. Tiupan ni kuat. Dengan sekali tiupan. Baik, kita lihat ayat berikutnya. Untuk terjemahan dahulu sebelum kita pergi satu persatu.
Wa humilatil ardu wal jibal. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, gunung ganang, bukit bukau, lalu semuanya, kedua-duanya bukit dan juga bumi dihancur leburkan kedua-duanya. Dukkata, itu dia punya fi'il dalam bentuk bina bina majhul. Allah Taala yang dengan kuasanya menghancurkannya melalui selepas Israfil tiup sangkakala, dengan sekali hancur, dakkatan wahidah. Tadi kita dah temu kalimah nafkhatun wahidah, sekali lagi ada wahidah pula, dakkatan wahidah. Kedua-duanya menunjukkan kiamat ni berlaku dengan mudah dan cepat. Dahsyat tapi mudah dan cepat. Itu urusan Allah ni begitu. Maka pada hari itulah berlakunya kiamat. Waqi'ah. Waqi'ah maknanya berlakulah apa yang pasti berlaku. Daripada perkataan waqa'a. Waqi'ah. Ada satu surah yang disebut surah Al-Waqi'ah tentang hari kiamat. Nanti kita akan tengok sikit tentang surah Waqi'ah. Pada hari itu wansyaqqatis sama', dan terbelahlah langit. Insyaqqat, dalam Quran ada satu surah dinamakan surah Al-Insyiqat. Idzas sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, untuk menggambarkan antara kedahsyatan hari kiamat. Langit terbelah. Langit terbelah. Maka pada hari itu langit menjadi wahiyah, menjadi sangat lemah ataupun rapuh. Wal malak. Wal malak, malaikat pula berada pada arja'iha, pada arja' maknanya atrafiha. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, dia ada beberapa pendapat yang dinukilkan, seperti daripada Ibn Abbas, ada daripada Ad-Dhahak, tak silap, dia ada pendapat dia lah. Arja' dengan mana atraf hujungnya, ada kata tepinya. Mana bahagian-bahagian penjuru langit ada malaikat yang mengawasinya, yang menjaganya. Wa yahmilu 'arsya rabbika, dan yang memikul atau yang menanggung arsy Tuhanmu di atas mereka pada hari itu thamaniyah, sebanyak 8 malaikat. Jangan kita tertanya-tanya pula dengan kalimah samaniyah, kita kata sikitnya 8 je. 8 ni pun besar malaikat. Nanti kita akan tengok hadis tentang besarnya malaikat yang menanggung arsy ni, besar. Maka pada hari itulah tu'raduna, pada hari itu kamu akan dihadapkan. Ini maksud dihadapkan, semua kita akan dibawa untuk di soal siasat, untuk dihisap, untuk dihitung amalan. Tak ada seorang pun terlepas. Ingat, tak ada seorang pun terlepas. Kita tak boleh mengelak dan tak boleh nak melarikan diri. La takhfa minkum khafiyah, tak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi pengetahuan Allah. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita membaca ayat-ayat tentang gambaran kiamat, seolah-olah kita melihat kiamat daripada jendela Al-Quran. Seolah-olah Quran ni sebagai satu tingkap, jendela yang bila kita buka, tingkap kan rumah kita ada tingkap, malam kita tutup tingkap tu, jendela tu. Bila kita buka, kita akan nampak di luar. Begitulah bila kita buka Al-Quran, Quran tu sebagai satu jendela yang membawa kita untuk melihat gambaran dahsyat hari kiamat. Khususnya dalam surah-surah yang terakhirlah, dalam juzuk 29, lebih-lebih lagi nanti bila kita dah masuk juzuk yang ke-30, lagi banyak surah-surah yang menceritakan tentang peristiwa dahsyat di hari kiamat. Ini perkara yang perlu kita pelajari betul-betul, supaya perkara tu dia akan terus kekal dalam ingatan kita, dan kita sedar bahawa semua yang kita lalui di dunia ini dia akan sirna. Itu bahasa Indonesia, sirna, S-I-R-N-A. Sirna ni mana akan lesak, akan lenyap, akan hilang, akan musnah, akan binasa. Setiap sesuatu tu dia ada tempohnya. Begitu juga dengan alam ini, sampai masanya bila Allah Ta'ala mentakdirkan akan berakhir dengan kemusnahan, iaitu kiamat, maka semuanya akan berakhir dan Allah Ta'ala akan ganti dengan alam yang lain yang disebut alam akhirat. Baik. Di sini Allah Ta'ala menceritakan tentang kengerian, ngeri dan gerungnya hari kiamat. Kita dah
kita pernah baca sebelum ni hadis yang menceritakan bahawasanya sebelum berlakunya kiamat yang dahsyat ini, sebab kiamat ni adalah azab Allah. Orang-orang beriman telah dimatikan lebih awal dengan tiupan angin yang sejuk, yang lembut. Maknanya ketika berlaku kiamat ni tak ada lagi di atas muka bumi orang Islam, orang beriman. Yang ada adalah orang-orang yang sangat jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak kenal Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Ada hadis yang menyebut tidak berlaku kiamat sehinggalah di atas muka bumi tidak lagi disebut nama Allah. Maksudnya tak ada lagi orang Islam. Lalu berlakulah kiamat yang sebegini sifatnya, yang ia adalah azab. Allah Ta'ala gambarkan di awal surah Al-Qiyamah, di awal surah Al-Hajji. Surah Al-Hajji, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Surah Al-Hajji ini surah yang ke-22. Pada hari berlakunya kiamat, kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata mereka tu tidak mabuk. Kita nampak mereka mabuk, tapi yang menyebabkan mereka jadi begitu kerana وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Itu dalam ayat yang kedua. Tetapi azab Allah Ta'ala itu sangat berat, sangat keras, sangat mengerikan. Jadi ketika berlakunya kedahsyatan hari kiamat ini, orang beriman dah dimatikan lebih awal. Kerana ia adalah dalam bentuk azab. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat perbincangan kita pertama tentang tiupan sangkakala di hari kiamat. Kita dah masuk ayat yang ke-13 tentang apabila ditiup as-sur, sangkakala. Sangkakala ni, itu bahasa Melayunya begitulah. Dalam bahasa Arab, as-sur ni sejenis al-qarnu, macam tanduk. Tanduk yang, ialah itu gambaran dari segi luratan bahasanya. Bagaimana bentuk sifat tu kita tak tahulah. Dan malaikat yang ditugaskan untuk meniupnya adalah Israfil. Baik. Pertamanya kita lihat pada poinnya, tiupan sangkakala ni dahsyat. Dia membinasakan segala sesuatu dalam tempoh yang singkat, sekejap, cepat. Dia tidak akan berlaku lama, meleret, tak semata. Dan manusia mendengar secara tiba-tiba sehingga mereka tidak sempat membuat wasiat. Tak ada nak pesai-pesai gapo dah. Bila berlaku tak ada mesai gapo dah. Pakat belebung rebah tegak mati tu. Tak sempat nak tinggalkan wasiat ataupun untuk kalau berada di tempat lain tak sempat untuk pulang ke rumah. Biasa kita baca dalam surah Yasin, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Ayat 49-50 dalam surah Yasin. Surah Yasin ini surah yang ke-36. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali berlakunya sayhatan wahidah, satu teriakan yang kuat. Teriakan ini bunyi tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Lalu ta'khudhuhum, tiupan itu telah membinasakan mereka dalam keadaan mereka sedang yakhissimun, sedang bertengkar. Maksudnya sedang membuat urusan dunia. Mungkin kalau orang di pasar masih berbicara tentang apa yang dibeli, dijual, tiba-tiba terdengar bunyi yang kuat. Fala yastati'una tausiyah. Mereka tidak sempat, tak mampu untuk meninggalkan apa-apa wasiat sebab terlalu cepat. Dan tidak pula mereka sempat untuk kembali kepada keluarga mereka. Tak ada nak kelik rumah semata, tak sempat dah. Kadang dah mati situ dah. Jadi cepat. Urusan kiamat ni berlaku dengan keadaan cepat. Baik. Kecepatan itu kita boleh lihat dalam beberapa ayat yang menggambarkannya. Baik, antaranya ialah ayat 77 dalam surah An-Nahlu, muka surat 275 kalau tak silap. Sebab muka surat ni kita dah biasa rujuk sebelum ni. Surah An-Nahlu, muka surat 275, ayat 77. Walillahi ghaibus samawati wal ard, segala yang
perkara gaib di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basar au huwa aqrab. Dan tiadalah urusan kiamat itu berlaku melainkan sekelip mata, kalamhil basar. Perhati betul-betul ayat 77 tu. Dan tiada hal kedatangan hari kiamat itu melainkan ia berlaku seperti sekelip mata, cepat sangat. Kita pun macam mana nak fikir. Sekelip mata ni bukanlah sampai 1 minit. Tak sampai 30 saat pun sebentar. Kalamhil basar ataupun huwa aqrab, lebih cepat daripada tu lagi. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Jadi urusan Allah Ta'ala itu cepat dalam urusan kiamat. Jadi bila ayat ni sebut فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiupan, sekali tiup. Dia kerja malaikat ni, dia tak ada silap. Dia tak ada kata tiup, tak jadi, tak bunyi ke apa kan. Kita kan buat kerja, tak jadi, tak apa, buat sekali lagi. Dia tak berlaku kesilapan gitu. Kita buat apa-apa tak jadi, cuk tak jadi, tak ada. Buat mula. Tak ada buat semula dah. Dia kerja malaikat ni kerja yang okey lah, sempurna. Bila Allah Ta'ala perintahkan dia tiup, maka jadilah apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk berlaku. Baik. Kemudian disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih dalam suatu bahagian disebut Kitabul Fitan. Thumma yunfakhu fis sur. Thumma yunfakhu fis sur. Fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Thumma yunfakhu fis sur. Kemudian ditiuplah sangkakala. Sangkakala tu alat tiupan yang berada pada malaikat. Kita pun tak tahu malaikat ni dia ada mulut macam kita, tapi dia tiup. Ayat-ayat tu, hadis tu sebut tiup, ayat Quran pun sebut tiup. Fala yasma'uhu ahad. Tengok matan yang lain kalau ada, fala yasma'uhu ahad. Apabila ditiup sangkakala, tiada seorang pun yang mendengarnya, melainkan yang mendengarnya itu fala yasma'uhu ahad illa asghalitan, dia akan memiring. Memiring ni maknanya apa orang Kelantan kata nyenggeng. Jadi dia punya kepala dia macam ke bawah sedikit, macam dia seperti berpaling ke kanan ke kiri, ataupun dia mengangkat lehernya sebab terkejut dengan bunyi yang kuat. Wa awwalu man yasma'hu rajulun yalutu hawda ibilihi. Nabi kata orang pertama yang mendengarnya, orang pertama yang mendengar bunyi tiupan sangkakala ni siapa? Itu seorang lelaki yang sedang sibuk memperbaiki telaga untanya. Telaga unta tu telaga tempat dia beri minum kepada untanya. Lalu qala, Nabi beritahu, fayas'aku, dia pun pengsan. Pengsan ni matilah. Fala yasma'uhu ahad illa asra. Kecuali dalam keadaan kepalanya seperti tercari-cari bunyi, terus dia mati. Lalu wa yas'akun nas, lalu manusia yang lain pun turut mati. Jadi maknanya berlaku dalam keadaan yang sangat cepat. Baik, kita nak lihat gambaran sifat yang ada pada malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sudah masyhur bahawa yang meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Dan ini perkara ini dah tak ada khilaf, ulama dah sepakat bahawa itulah nama malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israfil ni dah ada dah. Dia cuma hanya menunggu masa untuk mendapat perintah daripada Allah. Nabi SAW memberitahu kita bahawasanya malaikat Israfil sentiasa bersiap siaga semenjak Allah Ta'ala ciptakan dia. Semenjak malaikat diciptakan, dia dah standby lama dah. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak daripada Abu Hurairah, ada satu matan hadis yang berbunyi ni. Kalau kita faham hadis ni, kita rasa gerun. Orang Kelantan kata rasa seria. Apa seria? Rasa seram sejuk. Sebab malaikat dah lama dah standby. Tunggu, apatah lagi kita yang berada di akhir zaman, kita diuji dengan pandemik yang sebegini, kita rasa kita dah dekat sangat dah dengan hari kiamat. Cuma kita tak tahu.
secara tepat bila tarikh berlaku, itu kita tak tahulah. Sebab itu rahsia Allah. Tapi semua petanda-petanda yang menunjukkan kita ni benar-benar berada di akhir zaman sudah terlalu banyak. Baik, matan hadis itu berbunyi, inna tarfa sahibis sur. Inna tarfa, tarf ni maknanya mata, hujung mata. Inna, ya, inna tarfa sahibis sur, sahib as-sur. Muz mim zal. Wukila bihi musta'idun yanzuru nahwal arsh. Muz mim dan zal. Muz. Wukila bihi. Baik, cuba kita lihat ada tak matan dia. Muzun, tak ada nun mim. Mim dan zal sahaja. Sesungguhnya mata malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala mata Israfil lah. Dia punya tarf ni, mata dia tu sudah semenjak dia diciptakan sudah diserahkan tugas tu kepadanya. Cuma tugas tu belum dilaksanakan. Dan dia dalam keadaan Nabi kata musta'id. Musta'id dia dah bersedia dah standby dah. Dan dia sudah dia sedang yanzuru nahwal arsh, melihat ke arah arash. Maksudnya sedang menunggu-nunggu bila datangnya perintah. Dan kerana juga Nabi kata makhafah, merasa takutlah ia an ya'mura, bahawa diberikan perintah, diturunkan kepadanya perintah. Qabla an yartadda ilahi, sebelum berkelip matanya. Jadi malaikat Israfil melihat ke arah aras seperti tak berkelip mata. Dia bimbang, berkelip mata, tiba-tiba ditunggunya perintah daripada Allah supaya dia tiup. Tiup itu maknanya dah berlaku kiamat. Dan Nabi menggambarkan mata malaikat Israfil ni ka'anna 'ainaihi kaukabani durriyani, seolah-olah kedua matanya, mata malaikat Israfil itu, dalam hadis ini Nabi sebut malaikat Israfil ada mata. Dalam Quran tak ada disebut sifat bagi malaikat Israfil, tapi dalam hadis ini ada disebut. Hadis ini riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Kedua-dua matanya seperti bintang yang bercahaya, kaukab. Durriya ni maknanya cerah. Terang lah. Cerah terang matanya. Dia melihat ke arah arash dengan tidak berkelip. Dia bimbang sekali berkelip, tiba-tiba turunnya perintah. Mana sentiasa bersedia. Itu satu hadis menggambarkan malaikat Israfil dah lama dah standby, bersedia. Perintah tu bila tak diketahui. Dan dia dalam keadaan siap siaga. Kemudian kita lihat satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh, yang ni rasa dalam Bukhari pun ada rasanya. Hadis yang berbunyi kaifa an'am. Kaifa an'am. Alif nun aim mim. Wa qad iltaqama sahibul qarni al-qarna. Wa qad iltaqama alif lam ta qaf mim. Sahibul qarn. Bagaimana Nabi kata an'am, aku boleh rasa selesa. An'am ni rasa senang, aku boleh hidup selesa. Macam kita lah, kita tak fikir sangat kita mati bila kedahsyatan hari kiamat. Jadi kita pun rasa selesa. Nabi kata macam mana aku boleh rasa an'am. An'am ni rasa nikmat, selesa, senang. Nak fikir hidup ni nak sekadar nak cari duit, nak bekerja, nak berhibur. Maka mana aku boleh lalui kehidupan begitu, Nabi kata. Padahal iltaqama sahibul qarni al-qarna. Iltaqama letak betul-betul. Tuan empunya alat peniup sangkakala tu dah meletakkan al-qarna. Qarna ni kalau dalam bahasa Arab maknanya tanduk. Al-qarn tu tanduk asalnya. Kalau orang nama Zulqarnain maknanya ia empunya dua tanduk. Sebab dalam Quran ada cerita tentang Zulqarnain. Itu gelaran bagi seorang raja yang pernah hidup zaman dulu, adalah dalam surah Al-Kahfi itu Al-Qarn. Baik. Dan dalam hadis ini Nabi menggambarkan wahana jabhatahu. Dia menundukkan dahinya. Malaikat Israfil pun ada dahi juga. Jabhah dahi. Wa asra sam'ahu. Dan dia memasang telinganya. Telinga tu duk tunggu perintah daripada Allah. Yanzuru mata yu'mar. Dia menanti-nanti menunggu bilakah diperintahkan kepadanya. Perintah apa dia? Dalam matan ni tak disebut an yanfukha fa yanfakhu. Mungkin ada dalam matan lain. Lepas yanzuru mata
yu'mar, dia menunggu bilakah diperintahkan ayyunfakha untuk ditiup, maka bila sampai perintah dia akan tiup. Jadi bila para sahabat dengar Nabi sebut begini, kalau macam tu maknanya malaikat Israfil ni dah benar-benar bersedia untuk meniup sangkakala. Takutnya. Sahabat pun rasa takutlah. Mana kita dah hampir sangat dengan kiamat. Qala al-muslimun, lalu umat Islam ataupun para sahabat yang mendengarnya berkata, kaifa naqul ya Rasulullah? Apa yang kita nak katakan bila kita rasa dah dekat dah kiamat ni, malaikat Israfil dah tunggu masa untuk meniupnya. Apa jawab Nabi? Nabi kata, qulu, kamu katakanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pembantu penolong bagi kami. 'Ala Allahi tawakkalna. 'Ala Allah, dalam riwayat lain tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Ini 'ala Allahi tawakkalna. Maksudnya samalah. Kami bertawakal kepada Allah. Kami berserah kepada Allah kerana dialah Tuhan kami. Itu bacaan bila kita rasa takut. Ini satu-satu zikir jugalah. Bila kita berdepan dengan keadaan kita rasa takut, kita bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan bacaan ini yang Nabi beritahu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api zaman dia lah, ketika Raja Namruz berhujah dengan Nabi Ibrahim dan tak boleh jawab hujah Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Lalu Nabi Ibrahim baca inilah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Adalah disebut dalam hadis Sahih Bukhari tentang zikir Nabi Ibrahim itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan bacaan yang sama juga dibaca oleh para sahabat ketika peperangan Uhud. Nanti kita lihat untuk hasbunallah wa ni'mal wakil, kita rujuk dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran muka surat muka surat 72. Muka surat 72 ayat 173. Bawah sekali page tu, ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Mereka itulah orang-orang yang dikatakan kepada mereka. Ini para sahabat yang menyertai Nabi dalam peperangan Uhud, diugut oleh orang-orang musyrik. An-Nas yang pertama merujuk kepada An-Nas di kalangan alladzina qala lahumun nas. Orang-orang tu para sahabat lah, yang manusia yang musyrik itu berkata, ada, saya terlupa ada nama dia, tak ingat apa nama dia. Adalah kalau lihat dalam tafsir ayat ni, dia ugut para sahabat Nuh. Dia kata, innan nas, manusia-manusia di kalangan tentera musyrik sudah berhimpun untuk menyerang kamu, maka fakhsyahum, takutlah kepada mereka. Tapi kata-kata yang menakutkan mereka, yang nak menakut-nakutkan mereka, yang nak ugut mereka ni, menambahkan iman mereka. Lalu para sahabat berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu bacaannya. Iaitu cukuplah yang menolong kami itu Allah, kerana dialah sebaik-baik pengurus ataupun yang kita serahkan kepadanya segala urusan kami. Jadi para jemaah, bila kita berdepan dengan isu pandemik COVID, kita dengar ramai jiran tetangga kita, mungkin sahabat andai kita dah meninggal, ada setengah yang kita kata dah berada dalam keadaan kritikal. Apa bacaan yang sebab ini kita baca? Bila kita dengar berita begitu, kita bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada musibah COVID-19 ni. Ini yang kita boleh belajar ini. Bila kita berdepan dengan kesusahan, ketakutan, kita bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Kita kembali kepada cerita malaikat Israfil tadi. Jadi bila sahabat diberitahu malaikat Israfil dah bersedia untuk tiup sangkakala, mereka pun rasa takut. Nabi jawab, Nabi kata, bacalah, sebutlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Pada hari apakah berlakunya tiupan sangkakala? Ini kita masuk subtopik yang lain. Masih tentang tiupan sangkakala. Dia banyak pecahan subtopik pula. Kita tahu hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Jadi, hari ketika malaikat Israfil tiup sangkakala, ianya adalah hari Jumaat.
hari Jumaat. Dalam hadis Sahih Muslim daripada Abu Hurairah, ada satu hadis yang berbunyi khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jum'ah. Khairu yaumin tala'at fihi asyams. Hari yang paling baik naiknya matahari. Maksudnya hari yang paling baik sebab setiap hari memang matahari naik pun. Setiap hari matahari terbit sebelah timur. Asyams, alif lam, ada alif lam depan. Fihi asyams. Hari yang paling baik naiknya matahari ialah yaumul Jum'ah, hari Jumaat. Baik itu baik yang penilaian di sisi Allah. Mungkin bagi kita menilai mungkin hari lain yang lebih baik, mungkin ada sebab-sebab lah. Tapi di sisi Allah yang paling baik adalah yaumul Jum'ah. Kenapa? Sebab yang pertama Nabi kata fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat lah Adam diciptakan. Datuk kita, manusia yang pertama Nabi Adam AS diciptakan pada hari Jumaat. Maknanya semasa Adam diciptakan tu, hari tu dah ada dah. Dah ada dah hari Jumaat, hari satu Ahad tu dah ada dah. Sebab Nabi sebut Adam diciptakan pada hari Jumaat. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumaat jugalah dia dimasukkan dalam syurga. Dimasukkan dalam syurga. Maknanya semasa Adam diciptakan, lokasinya penciptaan itu bukan berlaku dalam syurga. Di luar syurga, Adam diciptakan di luar syurga. Tetapi setelah diciptakan, dibiarkan beberapa lama, ditiupkan roh, kemudian dipersilakan untuk dia masuk ke syurga. Hari Jumaat juga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumaat jugalah Adam dikeluarkan daripada syurga. Hari Jumaat juga. Kemudian ada matan lain. Kalau tengok mungkin boleh scroll ke bawah sikit. Tu. Belum lagi. Belum jumpa lagi. Mungkin di bawah. Wala taqumus sa'ah. Ada matan berbunyi wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Dan tidaklah berlaku kiamat kecuali pada hari Jumaat. Hadis dalam Sahih Muslim. Yang ke-12 mungkin ada lagi bawah. Tak ada. Ke-15 pun tak ada juga. Wala taqumus sa'ah. Tak apalah, ni dalam Sahih Muslim. Wala taqumus sa'ah, matanya berbunyi wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Tidaklah berlaku hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Berlakunya kiamat pada hari Jumaat. Kemudian subtopik berikutnya. Kita masih ayat yang ke-13. Satu ayat baru ni, tak masuk ayat berikut, dah 7 suku dah. Sebab untuk bab tiupan sangkakala ni banyak dia punya pecahan-pecahan topiknya, subtopik. Kita nak lihat berapa kalikah tiupan sangkakala itu ditiup. Ayat ni sebut nafkhatun wahidah, sekali tiupan. Itu tiupan yang first, yang pertama tu. Yang sekali ni an-nafkhatu al-ula, tiupan yang pertama. Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, kata malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 2 kali. 2 kali. An-nafkhatul ula, tiupan pertama untuk mematikan seluruh makhluk. Sekali tiup, semua mati. Kemudian berlaku pula tiupan yang kedua untuk membangkitkan mereka yang telah mati itu. Sama ada yang mati pada tiupan sangkakala yang pertama ataupun yang mati sebelum itulah, yang mati sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Dalam surah An-Nazi'at yang pertama disebut dengan Ar-Rajifah, kemudian Ar-Radifah. Tiupan sangkakala yang pertama disebut dengan Ar-Rajifah, yauma tarjufur rajifah tatba'u har-radifah. Dalam surah An-Nazi'at, surah Nazi'at ni surah dalam juzuk yang juzuk ke-30, juzuk Ammar. Sebab dalam juzuk yang ke-30 ni banyak surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah. Ingatlah pada hari di mana kamu ditiup tiupan sangkakala yang pertama menyebabkan berlakunya rajifah ni, berlakunya goncangan alam. Berlaku gegaran yang kuat. Bukan bumi sahaja. Langit bahkan bintang-bintang bertaburan, jatuh
Kemudian tatba'uha diikuti dengan tiupan yang ar-radifah yang kedua. Diikuti yang kedua. Baik, ada perbincangan dalam kalangan ulama, adakah dua ataupun tiga? Sebab bila saya rujuk dalam tafsir Ibn Katsir, dia sebut ada tiga. Dia kata yang pertama, nafkhatu al-faza'i, tiupan dalam bentuk kejutan. Tiupan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, semua makhluk terkejut. Apa terkejut? Terkejutlah, terperanjat. Orang Kelantan kata, tekannya aku, muni my god lah tu, tekannya aku. Tekannya terkejut. Bukan takut, terkejut. Sebab berlaku secara tiba-tiba. Bahasa Arab sebut al-faza', nafkhatul faza'. Yang kedua, nafkhatus sa'iq, tiupan yang menyebabkan mati. Dan yang ketiga, tiupan untuk dibangkitkan. Jadi alasan yang diberikan oleh Ibn Katsir itu adalah munasabah. Sebab setiap bentuk tiupan tu ada diceritakan dalam Quran. Cuma cara ulama memahami itu berbeza. Ada yang lain pendapatnya, seperti Ibn Hajar, dia kata bukan tiga. Dia menolak pandangan Ibn Katsir. Ibn Hajar kata dua sahaja. Sebab tiupan kejutan itu pertama tu adalah sama dengan tiupan yang menyebabkan kematian. Apa kata Ibn Hajar? Ini dia seperti memberi komentar terhadap apa yang disebut oleh Ibn Katsir. Dia kata, adapun tiupan yang mematikan nafkhatus sa'iq serta yang menakutkan mungkin berlaku secara bersamaan, yakni pada tiupan sangkakala yang pertama sekaligus. Quran sebut secara berasingan. Tiupan yang menimbulkan rasa terkanyak tadi, kejut tadi, ayat lain. Yang menyebabkan kematian tu ayat lain. Apa buktinya? Kita rujuk dalam surah An-Namlu. Macam inilah kalau belajar tadabbur ni, dia tak sama tafsir-tafsir ni, tak ada telinga dengar. Tadabbur ni kita lebih spesifik, lebih holistik. Kita bincang ayat, ini baru satu ayat baru. Kemudian kita nak rujuk kepada ayat-ayat lain yang ada kaitan dengan perbincangan itu. Itu pertama kita lihat dalam surah An-Namlu. Surah An-Namlu, surah yang ke-27. Okey, dalam juzuk yang ke-20. Pada ayat yang ayat 87, muka surat 384. Muka surat 384. Ayat yang berbunyi wa yauma yunfakhu fis-sur, ayat 87. Ingatlah pada hari ditiup sangkakala, fazi'a, tu ada perkataan fazi'a. Fazi'a terkejut. Tengok terjemahan oleh Syekh Abdullah Basmih. Ingatlah pada hari ditiup sangkakala, lalu fazi'a, terkejutlah. Adanya kalimah fazi'a tu. Ini yang disebut oleh Ibn Katsir. Dia kata tiupan pertama adalah tiupan menyebabkan tekannya habis, terkejut habis. Kerana gerung gemetar makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, melainkan mereka yang Allah Ta'ala kehendaki tidak rasa terkejut. Ini dalil yang pertama, adanya dia panggil tiupan nafkhatul faza', tiupan yang menyebabkan terkejut. Kemudian tiupan yang menyebabkan mati, kita boleh rujuk dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, muka surat 466. Muka surat 466, atas sekali muka surat tu ya, wa nufikha fis-sur, ayat 68 tu. Jadi kalau para jemaah yang guna komputer ataupun laptop boleh terus tengok pada paparan depan ni, wa nufikha fis-sur, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, fasa'iqa. Di sini dalam ayat 68 surah Az-Zumar, Allah Ta'ala datangkan kalimah sa'iqa. Berbeza dengan surah An-Naml tadi, fazi'a, terkejut. Sa'iqa. Sa'iqa ni pengsan. Sa'iqa. Pengsan, apa dia pengsan? Tak sedarlah. Tak sedarkan diri. Selok, tak khabar ke bahasa. Orang kata selok habis lah. Selok gabo tak tahulah. Selok kera kau gabo tak tahu. Tu istilah orang Kelantan, selok. Fasa'iqa, asalnya pengsan. Tapi pengsan di sini maknanya mati. Walaupun disebut pengsan, mati sebenarnya. Sebab tu dalam terjemah Syekh Abdullah Basmih, dia terjemah dengan matilah. Kita pun faham sa'iqa, sa'iqa pengsan bukan mati, mati famata. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak datangkan kalimah mata ataupun tuwfiya, wafatlah, tapi sa'iqa. Walaupun guna sa'iqa, pengsan, kenapa Allah Ta'ala guna sa'iqa? Ini kita nak tadabbur. Kerana yang mati itu dia akan hidup balik. Jadi seolah-olah mati itu tak lama. Dia mati pada tiupan sangkakala yang pertama.
Kemudian dia akan hidup kembali pada tiupan sangkakala yang kedua. Berapa lama tempohnya? Dalam hadis sahih, Nabi sebut 40. Cuma perawi tu Abu Hurairah tak tahu. 40 tu dia tak tahu. Dia kata 40 hari ke 40 bulan, 40 tahun. Tempoh antara tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Sa'iqah maknanya matilah. Bila mati, maka semuanya dah tak ada lagi yang hidup. Jadi masing-masing ada pandangan lah ni. Bila kita baca pandangan ulama, kita melihat mereka punya wajhatun nazar. Arah pandangan tu, itu ijtihad mereka dalam memahami ayat-ayat Quran. Jadi antara ayat adalah surah An-Naml dengan surah surah Az-Zumar. Ibn Hajar Asqalani kata tiupan sa'iqah yang mematikan dengan nafkhatul faza' yang menimbulkan rasa terkejut tadi adalah berlaku serentak. Cuma Allah Ta'ala gunakan kalimah yang berbeza untuk menggambarkan sifat. Pada masa tu juga terkejut, masa tu juga mati. Gitu. Seolah orang macam orang yang dengar berita yang dia tak sangka-sangka. Terkejut dia tu, terkejut, jatuh. Orang angkat dia, mati dah dia. Mati kerana terkejut. Itu tidak mustahil berlaku. Baik. Kita nak terus kepada apa lagi ayat yang berikutnya, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ard. Baru selesai ayat yang pertama, ayat 13. Banyak benda yang kita boleh ambil di situ tentang cerita tiupan sangkakala dan juga kerja malaikat Israfil untuk meniupnya. Ayat yang ke-14, wa humilatil ardu wal jibal. Lalu diangkatlah bumi. Humilat daripada hamalan ni bawa. Tapi dalam tafsir Ibn Katsir dia guna kalimah muddat. Humilatil ard, muddatil ard. Bumi akan diratakan. Diratakan. Maknanya pada hari berlakunya kiamat, dia tak ada lagi tanah rendah tinggi. Rata-rata macam kita duduk tepi padang yang luas. Sekarang ni muka bumi kita ada tempat tinggi, rendah, ada bukit, ada gunung. Tapi pada hari berlaku kiamat, muka bumi semuanya rata serata-ratanya. Kerana semuanya sudah, bukit itu sudah berkecai. Orang Kelantan kata berah habis dah. Berah, relah habis dah. Berah ni mana jadi hancur macam pasir. Antara ayat yang kita boleh rujuk tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat sehingga bukit bukau, gunung ganai yang besar pun hancur lebur habis, berah habis, berkecai habis. Itu dalam surah Taha. Surah Taha di akhir tu. Muka surat berapa ya? Muka surat 319. Muka surat 319 surah Taha. Saya syorkan kepada para jemaah nanti lepas ni buka dalam YouTube, cari bacaan Syekh Abdullah Kamil. Syekh Abdullah Kamil bila dia baca ayat ni, ayat tentang gambaran bukit yang hancur pada hari Jumaat, dia menangis betul-betul sungguh-sungguh. Kalau Syekh Abdullah Kamil, surah Taha itu pada ayat wa yas'alunaka 'anil jibal. Ayat berapa tu? Ayat 105 dalam surah Taha. Ya. Okey, suara boleh dengar dengan jelas ke? Ada yang maklum pada saya suara tenggelam timbul. Jelas. Jelas Okey. Okey, jelas. Jelas Ustaz. Mungkin masalah lain kot. Okey, tak apa, alhamdulillah. Kita ada sedikit masa lagi 7.25. Itu ada paparan klip video bacaan Syekh Abdullah Kamil ni, seorang qari di Mesir. Dia ni buta. Dia buta, tapi bacaan dia tu sangat memberi kesan kepada kita semua dengar sebab dia dapat menghayati ayat tu dengan baik. Cari pada bacaan klip yang dia baca surah Taha. Ini daripada awal surah Taha. Bermula ayat 105. Ada satu klip tak lama, lebih kurang 8 minit ya. Dia menangis betul-betul. Kita memang kalau kita boleh hayati, faham, memang kita pun akan rasa nak menangis juga. Baik, kita lihat ayat tu, ayat 105. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta yawma idhin
يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Mereka bertanya kepada kamu tentang apa yang berlaku kepada jibal, bukit, bukau, gunung ganang. Ini ketika hari kiamat. Tajuk kita tentang hari kiamat. Tadi tentang malaikat Israfil yang tiup sangkakala. Apa yang berlaku kepada bukit, bukau, gunung ganang yang besar. Maka jawapan bagi soalan mereka, katakan kepada mereka, yansifuha rabbi nasfa, Tuhanku akan menghancurkannya menjadi debu seperti debu yang ditiup angin. Hancur sehancur-hancurnya. Kita pun tak boleh nak fikir macam mana bukit yang besar, la haula wala quwata illa billah, jadi berah habis, hancur gelah habis. Fayadharuha qa'an safsafa, lalu dia membiarkan tapak gunung itu menjadi rata lagi licin. Subhanallah. Tapak yang ada bukit gunung tu jadi rata. Sama. Macam projek nak bina lebuh raya di kawasan bukit lah. Terpaksa diratakan tanah. Tapi ni rata serata-ratanya, tak ada bukit langsung. Tengok ayat selepasnya, ayat 107. La tara fiha iwajan wala amta. Engkau tidak melihat pada tapaknya itu ada tempat yang rendah, tempat yang tinggi. Tak ada rendah tinggi dah. Semuanya sama. Rata sama. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah. Pada hari itu mereka menurut, semua manusia terpaksa ikut seruan panggilan yang menyeru mereka dengan mereka tidak dapat melencong. Nak kona-kona kot lain tak boleh dah. Bila ada malaikat memanggil, mereka kena ikut untuk pergi ke tempat mereka dihimpunkan di mahsyar. Tak boleh nak melencong ke tempat lain dah. Lalu wa khasha'atil aswatu lirrahman, lalu menjadi diam, khusyuklah segala suara. Tak berani nak kecek sepatah. Orang Kelantan kata senyap tipah. Senyap tipah mana sunyi sepi, sebenarnya tak berani nak bercakap. Dia tak boleh. Kita orang Kelantan ni kalau ngajar nak tubik juga bahasa Kelantan, tak boleh. Kalau nak guna bahasa Kuala Lumpur tu boleh. Tapi tak sedap rasa. Kalau makan nasi ni kena ada juga sambal, poyok budu tu kena ada juga. Jadi waktu tu bunyi senyap tipah, sunyi sepi, tak ada apa-apa. Tak berani nak bercakap. Maka tidaklah yang kamu dengar kecuali hamsa. Hamsa ni bunyi suara berbisik-bisik, tak berani nak cakap kuat-kuat. Kalau ada sesama mereka bercakap pun berbisik-bisik. Sebab terlalu takut. Hamsa maknanya bunyi yang perlahan. Bercakap pun sosek-sosek itu. Itu gambaran di hari kiamat. Jadi gambarnya sangat dahsyat. Bukit bukau hancur. Satu lagi kita rujuk sebelum kita berhenti dah 7.29 ni. Dalam surah Al-Muzammil. Cerita tentang kiamat ni panjang ceritanya. Kita ingatkan sempat kita baca 6-7 ayat tadi. Ini baru 2 ayat. Banyak lagi cerita yang belum habis. Dalam surah Al-Muzammil ni juzuk yang ke-29, muka surat 574. Muka surat 574 pada ayat yang ke-14 tu. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Ingatlah pada hari bumi, bukit bukau tarjufu, menjadi bergegar, bergoncang. Goncangan pada hari kiamat ni sangat-sangat dahsyat sehingga gunung ganang hancur lebur. Hancur lebur, berah, relah habis. Ranap habis. Hancur sehancur-hancurnya. Allah Ta'ala menggambarkan bukit bukau gunung ganang itu kasiban mahila, menjadi timbunan pasir yang mudah bersepah. Masya Allah, kita tak boleh nak imajinasikan macam mana dahsyatnya suasana yang berlaku pada hari kiamat. Bukit bukau yang besar menjadi seperti longgokan pasir. Bila dah jadi pasir, mana dah halus kecil. Kemudian ini yang apa dia, gambaran ketika setelah pasir tu, apa dia, bukit tu berkecai ataupun jadi pasir. Ada satu gambar lain saya terlupa tadi dalam surah An-Namlu. Juga dalam muka surat yang sama yang telah kita rujuk tentang nafkhatil faza' tadi.
Kita buka balik sekali lagi sebagai akhirnya muka surat 384 tadi. Itu pada ayat berikutnya, ayat 88 tu, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Dan engkau lihat pada hari berlakunya kiamat, gunung ganang, bukit-bukit yang besar tu engkau menyangka ianya jamidah. Jamidah maknanya kekal di tempat dia, tetap membeku, duduk situ. Tak. Bukit bukau tidak kekal di tempat asal, padahal dia bergerak. Tamurru mana tataharraku, dia gerak seperti marras sahab, seperti pergerakan awan. Kita nampak dia semacam berada di tempatnya, tak, sebenarnya dia bergerak. Dia bergerak, itulah dia sunna'allahillazi atqana kulla syai'. Itulah dia perbuatan Allah yang Allah Ta'ala kehendaki berlaku pada hari kiamat, yang dia kehendaki berlaku, itulah yang dia melakukannya dengan serapi sebaik-baiknya. Jadi bukit bukau itu digambarkan bergerak, cuma kita tak perasan dia bergerak, kemudian dia pun hancur berkecai. Suatu gambaran yang memang tak boleh kita nak gambarkan, cuma yang kita boleh faham bila kita baca ayat ni, begitulah setakat yang kita boleh faham gambarannya, tapi yang sebenarnya lebih hebat dan lebih dahsyat lagi lah. Kemudian adalah beberapa ayat lain yang berikutnya tentang apa dia lagi, pada hari itu berlakunya kiamat, langit menjadi pecah, malaikat menjaga di setiap penjuru langit. Itu insya-Allah kita akan sambung esok lah. Sebab bila dah banyak cerita ni tak sempat untuk kita habiskan ke-6 ayat yang kita dah baca tadi, cuma kita sempat ulas 2 ayat sahaja untuk hari ini. Wallahu a'lam. Saya buka untuk persoalan lah kalau ada. Hari ni Ahad saya ada kelas pula hari ni. Semalam tak pasti cuti. Assalamualaikum ya Ustaz. Ya, salam. Siapa ni? Saya Wan Mahmud daripada KL. Oh, silakan Cik Wan Mahmud. Ini saya nak tanya macam ni Ustaz, sebab dalam Al-Quran ni kita dah baca tentang apa cerita kiamat lah, macam-macam kan. Ya. Kita faham. Saya nak tanya sebab bila kita tengok adab-adab membaca Al-Quran tu ditulis istilah kita berwudud, sebaiknya menghadap kiblat, tutup aurat dan sebagainya lah. Tapi saya nak tanya persoalannya, boleh tak kita baca apa ni, ataupun apa hukumnya kalau kita baca Al-Quran tu macam kita baca kalau orang Kelantan sambil menyenggeng ke, duduk belunjuk ke. Apa pandangan Ustaz? Baik, itu soalan ni tentang adab membaca Al-Quran. Ya. Dia sebaiknya bila kita baca Quran, kita berada ala ahsani hay'ah, dengan keadaan yang paling baik dan beradab. Betul lah, selain daripada kita berwuduk, itu salah satu adabnya. Sebaiknya kita menghadap kiblat dan kita duduk dalam keadaan kita merasai kehebatan ayat Quran yang kita baca. Itu dikira lebih baik. Cuma kalau seseorang tu mungkin dia duduk santai-santai, seperti tadi kali istilah orang Kelantan, duduk saja-saja, duduk nyenggeng. Duduk nyenggeng itu makna duduk mengiring. Duduk mungkin sambil menungkat apa kita punya pipi kita untuk kita bacalah mana-mana ayat yang kita dah hafal. Itu pun harus boleh, tak ada masalah. Itu biasanya kalau kita nak baca mana-mana ayat yang kita dah ingat. Sebab bila kita baca ayat Quran termasuk kita berzikir kepada Allah. Jadi dalam bab berzikir, kita boleh berzikir dalam apa sahaja keadaan, sama ada kita duduk, dalam posisi badan kita duduk, dalam keadaan posisi badan kita berdiri, ataupun berbaring. Berdasarkan ayat allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang disebut ulul albab, orang yang berakal itu orang yang sentiasa mengingati Allah, sama ada dalam keadaan mereka berdiri, mereka duduk atau mereka berbaring. Jadi salah satu cara untuk ingat kepada Allah adalah dengan tilawatul Quran. Cuma jika kita memilih cara yang terbaik, sudah tentulah posisi yang terbaik adalah kalau di luar solat lah kita duduk menghadap kiblat dan kita berwuduk. Adapun dalam solat yang terbaik adalah baca Quran tu semasa qiyam, semasa kita berdiri. Itu berbeza semasa solat. Itu dari segi adabnya begitulah. Cuma kalau kita nak baca, katakanlah dalam keadaan kita sedang memandu pun boleh, tak ada masalah, asalkan perkara itu tidak mengganggu tumpuan kita kepada pemanduan tadi. Wallahu alam, itu saja ya. Ada soalan bertulis.
Ya. Kenapa as-samawat jamak tapi al-ard mufrad? Adakah bermaksud seluruh manusia hanya menghuni di permukaan bumi sedangkan roh para anbiya mendiami pada setiap lapis langit? Tak pasti tu. Kenapa dalam penceritaan hari kiamat didatangkan langit dalam bentuk jamak, bumi bentuk mufrad. Wallahu alam, tak boleh nak komen tu. Mungkin betul juga alasan tu kalau kata roh para nabi di langit, tu mungkin jugalah. Kita nak lihat rahsia di sebaliknya tu. Tapi begitulah dalam kebanyakan ayat begitu. Bila langit disebut jamak, bumi disebut mufrad. Ada juga bumi disebut mufrad, langit pun mufrad. Macam dalam surah Al-Anbiya. Wa ma khalaqnas samaa wal arda ma bainahuma la'ibin. Langit, bumi disebut mufrad. Tapi kebanyakan ayat sebut langit, bumi dalam bentuk bumi mufrad lah. Tapi langit jamak. Begitu je dalam surah Sad. Surah Sad. Wa ma khalaqnas samaa wal arda ma bainahuma batila. Langit mufrad, bumi pun mufrad. Baik, soalan lain. Adakah bumi yang diratakan itu sebagai tempat kita dikumpulkan nanti? Tidak, dah ditukar dengan tempat yang lain. Kaul yang lebih rajah ditukar dengan tempat yang lain. Sebab kita dah bila diratakan itu proses peringkat awal kehancuran. Kemudian ketika manusia dikumpulkan, Allah Ta'ala tukar bumi dengan bumi yang lain. Itu terdapat dalam ayat di akhir surah Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Ingatlah pada hari di mana ditukarkan bumi ini dengan bumi yang lain. Dan langit pun ditukar dengan langit yang lain. Maknanya ketika kita berada di alam akhirat, langit dan bumi itu bukan lagi yang pernah kita lihat semasa di dunia. Allah Ta'ala tukar yang lain dah. Jadi bumi di yang kita pijak di mahsyar nanti yang lain dah. Soalan daripada saudara Zulkifli, adakah orang yang sama menulis tafsir Ibn Katsir dengan Qira'ah? Tak, lain. Lain-lain. Nama sama tapi orang lain-lain. Tafsir Ibn Katsir orang lain. Adapun dalam ilmu Qira'at ada satu riwayat Ibn Katsir. Riwayat Ibn Katsir dia ada murid daripada Kumbul dan Al-Bazzi. Itu orang lain pula. Jangan keliru. Baik, bagaimana makhluk lain yang hidup selepas selain manusia selepas dihidupkan semula selepas kiamat? Makhluk lain, apa maksud lain yang hidup selain manusia selepas dihidupkan? Kalau binatang lah, kalau binatang akan dihidupkan kembali untuk tujuan qisas. Dia akan berlaku suatu fasa di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala akan menghidupkan binatang untuk tujuan qisas. Qisas ni maknanya mana-mana binatang yang dianiaya oleh binatang lain akan menuntut haknya. Kemudian mereka akan dimatikan. Manusia betul lah, manusia akan dihidupkan kembali lah untuk terima balasan. Langit banyak lapis batu jamak. Betul. Bumi pun begitu juga, bumi pun banyak lapis juga. Tapi dari segi penggunaannya lebih lazim dan biasa guna bumi mufrad, langit jamak. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Ustaz, ngelah Ustaz. Salam. Ya, Cikgu Sufian, silakan. Ada dua tiga perkara reka-rekahnya Ustaz. Ya, reka-reka 5 minit je. Tanya dah. Ahli tafsir ni yang ahli tafsir yang ijtihad ni, dia ada sandaran dia ke Ustaz? Tu yang saya pertama. Yang kedua Ustaz, mari tu Nabi Nuh mari tu. Tak setuju ke tidak saya kata bila banjir itu berlaku, maka waktu itu tu penduduk penduduk tu hanya kampung Nabi Nuh ya. Waktu tu mungkin di Jepun tak ada orang lagi, mungkin di Amerika tak ada orang lagi. Dan waktu banjir berlaku tu dah hak binasa tu ialah orang-orang yang menentang Nabi Nuh. Pupuk tu yang mati. Ustaz setuju ke tidak? Wallahu a'lam. Dua soalan tu. Baik, berhubung dengan kaedah penafsiran ahli tafsir. Ahli tafsir ini memang dia orang yang dah ada kemahiran dalam bidang dia lah. Sebab ulama tafsir ni dia tak boleh nak tafsir sesuka hati. Dia perlu
memiliki ilmu-ilmu yang secukupnya seperti ilmu alat, ilmu bahasa, terutama ilmu bahasa lah, bahasa Arab dan juga dia punya furuk cabang dia. Ilmu dari sudut memahami kalam syair, ilmu balaghah terutamanya, kemudian ilmu yang berkaitan dengan periwayatan, ayat ni dikaitkan dengan apa sebab nuzulnya, apa dari segi bahasanya, adakah lafaz ini lafaz yang mushtarak ataupun tidak mushtarak. Cuma dari sudut kalau kita kata ada dalil, biasanya jarang berlaku perselisihan pendapat dalam kalangan ulama bila ayat tu boleh ditafsirkan dengan mana-mana athar ataupun hadis. Okeylah, biasanya jelaslah itu. Cuma dari segi penafsiran dari sudut lughah bahasa, cara memahami sudut bahasa, itu ada ijtihad yang pelbagai. Jadi mereka berijtihad dalam memahami apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam ayat berkenaan. Itu termasuk dalam ruang lingkup ijtihad orang yang layak untuk berijtihad. Tapi sebenarnya mereka pun tahu, ulama tafsir pun tahu, mereka tak boleh beri pendapat tentang ayat Quran tanpa ilmu. Tanpa ilmu, sebab ada hadis yang mengingatkan man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berkata tentang Quran mengikut pendapatnya. Maksudnya pendapat yang tak bersandarkan kepada ilmu, mana dia orang tak ada ilmu, nak tafsir sesuka hati, maka bersedialah tempat duduknya dalam neraka. Lain yang Allah Ta'ala nak sampaikan, lain pula yang dia faham. Tak boleh. Jadi ulama tafsir ni orang yang dah ada kemahiran. Cuma perbezaan itu adalah perbezaan yang masih dalam ruang lingkup ilmu. Bukannya perbezaan yang menyebabkan ada salah betul. Semuanya dia anggap betul. Cuma yang mana yang kuat, yang mana kurang kekuatan, mana yang lebih kuat. Di sudut mana yang rajih, mana yang marjuh. Kemudian banjir zaman Nabi Nuh. Secara umumnya penceritaan dalam Quran menunjukkan banjir itu berlaku secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Umat Nabi Nuh kira-kira 1000 tahun selepas zaman Nabi Adam, maknanya manusia itu dah ramai dah. Yang musnah kaum Nabi Nuh yang degil lah. Tapi adakah ketika zaman Nabi Nuh manusia sudah ada di pelosok lain? Di tempat lain, kita kata contohnya jauh di sebelah timur, di mana? Di Jepun, atau mungkin di kepulauan macam di Australia, adakah terdapat orang? Itu secara umumnya ayat itu menyebut banjir itu berlaku sangat besar. Cuma adakah berlaku pada tempat di zaman Nabi Nuh, itu secara dalilnya kita tak temui dalil lah. Cuma dalil secara umum menunjukkan ia berlaku secara keseluruhan. Sebab apabila Nabi Nuh beritahu la asimal yawma min amrillah, diberitahu anak dia, hari ini tak ada siapa pun yang selamat daripada ketentuan Allah. Kerana banjir zaman Nabi Nuh, kita jangan faham macam banjir berlaku tempat kita. Tempat kita banjir dengan sebab hujan lebat, sungai melimpah. Tapi banjir zaman Nabi Nuh bukan sebab sungai melimpah, dengan sebab air keluar daripada perut bumi dan air keluar daripada pintu langit. Dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala sebut banjir zaman Nabi Nuh bukan air itu turun daripada awan. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ, dan kami buka pintu langit, lalu turunlah air yang mencurah-curah dengan air yang sangat banyak. Maknanya air itu bukan daripada awan, daripada pintu langit atas lagi banyak air. Manakala وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ, dalam surah Al-Qamar. Manakala bumi pula memancarkan mata air, uyunan, lalu faltaqal ma', bertemulah air. Maksudnya air yang turun daripada langit bertemu dengan air yang keluar daripada perut bumi, dengan perintah yang qad qudira, yang telah Allah Ta'ala tentukan berapa banyak air itu. Jadi berdasarkan umum dalil ini, kita melihat kemungkinan berlaku seluruh dunia. Sebab air terlalu banyak, sehinggalah ianya surut. Dan kapal Nabi Nuh tu berlayar dan dia berlabuh di sebuah bukit yang disebut dalam surah Hud, iaitu wastawat 'alal judi. Berlabuh, berhenti di atas bukit Judi. Tak tahulah lokasi di mana, ada kata di Turki, ada kata di India, kita tak tahulah. Tapi banjir tu besarlah. Jadi kalau ada pendapat kata berlaku di Turki, kita pun tak pasti Nabi Nuh ni di mana lokasi kampung dia. Kalau berlaku di India, maknanya besarlah banjir tu. Sebab kapal tu boleh pergi lebih jauh di tempat yang ada air tu. Wallahualam, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung
perbincangan tentang hari kiamat belum habis lagi. Esok dengan subtopik yang lain masih tentang hari kiamat, insya-Allah. Semoga Allah Taala permudahkan semua urusan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.